Pengenalan buku pendek berikut membincangkan dua aspek akhlak mulia, kesederhanaan dan kesucian. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Kesucian, satu dalam sebuah hadis panjang yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6806, Nabi Muhammad SAW menyebutkan 7 golongan manusia yang akan diberi naungan pada hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Naungan ini akan melindungi mereka daripada kengerian hari kiamat yang termasuk panas yang tidak tertanggung disebabkan oleh matahari yang dibawa dalam jarak 2 batu dari penciptaan. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2421. Salah satu golongan ini termasuk orang yang diajak ke arah zina tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah Ta'ala. Mengawal hawa nafsu terutama apabila tiada sesiapa pun yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala adalah satu amalan yang besar. Umat Islam harus berusaha untuk mengelakkan situasi di mana mereka mungkin diundang kepada dosa dengan terlebih dahulu mengelakkan tempat di mana dosa lebih biasa, seperti kelab malam. Ini amat penting kerana persekitaran seseorang selalunya memberi kesan yang mendalam terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Sama seperti seorang pelajar lebih cenderung untuk belajar di perpustakaan yang sunyi berbanding dengan rumah yang sibuk dan bising, seorang Muslim kurang tertarik kepada dosa apabila mereka mengelakkan tempat di mana dosa berlaku secara kerap dan terbuka. Perkara lain yang penting ialah mengelakkan orang yang terang-terangan melakukan dosa dan mengajak orang lain kepadanya. Seseorang itu akan mengamalkan ciri-ciri sahabatnya sama ada baik atau buruk. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4833. Umat Islam bukan sahaja harus memastikan mereka mendampingi orang yang baik tetapi juga menggalakkan tanggungan mereka, seperti anak-anak mereka, untuk melakukan perkara yang sama. Jika umat Islam benar-benar menumpukan perhatian kepada perkara ini, ia akan mengurangkan jumlah belia yang terlibat dalam kumpulan samseng dan jenayah secara mendadak. Surah 43 Az-Zukhruf, ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kesucian, 2. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6474, Nabi Muhammad SAW telah menjamin syurga bagi orang yang menjaga mulut dan kemaluannya. Aspek kedua dari hadis utama yang sedang dibincangkan menasihatkan umat Islam untuk menjaga makna kesucian mereka, mengelakkan hubungan yang haram. Seorang Muslim telah diberi jalan untuk mencapainya iaitu perkahwinan. Jika seorang Muslim tidak berada dalam kedudukan yang betul untuk berkahwin, seperti dari segi keuangan, maka mereka hendaklah kerap berpuasa kerana ini mengurangkan keinginan badan. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1905. Akhirnya, kerana kedua-dua aspek ini digabungkan membawa kepada syurga, skim sebab mengapa berkahwin telah dilabelkan menyempurnakan separuh daripada iman seseorang dalam hadis yang terdapat dalam Al-Mujam Al-Awsat, nombor 992. Kesucian 3 ini dikaitkan dengan surah 25 Al-Furqan, ayat 68. Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan yang haram. Dan barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia akan mendapat hukuman. Hamba-hamba Allah yang sebenar, yang maha tinggi, menjauhi segala bentuk hubungan yang haram. Fakta bahawa zina telah diletakkan di sebelah syirik dan membunuh orang yang tidak bersalah dalam ayat ini menunjukkan keterukannya. Umat Islam harus mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak tergoda untuk melakukan hubungan yang tidak sah. Pertama, mereka harus belajar untuk menundukkan pandangan mereka. Ini tidak bermakna seseorang itu harus sentiasa merenung kasut mereka, tetapi ini bermakna mereka harus mengelak daripada melihat sekeliling yang tidak perlu, terutamanya di tempat awam.
Mereka harus mengelak daripada merenung orang lain dan mengekalkan rasa hormat terhadap jantina yang bertentangan. Sama seperti seorang Muslim tidak suka seseorang merenung kakak atau anak perempuan mereka, mereka tidak boleh merenung saudara perempuan dan anak perempuan orang lain. Bab 24 An-Nur, ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, supaya mereka mengurangi pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Seboleh-bolehnya seorang Muslim harus mengelak daripada menghabiskan masa bersendirian dengan jantina yang bertentangan melainkan mereka mempunyai pertalian yang melarang perkahwinan. Ini telah dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1862. Umat Islam hendaklah berpakaian dan berkelakuan sopan. Berpakaian sopan mengelak daripada menarik pandangan orang yang tidak dikenali dan berkelakuan sederhana menghalang seseorang daripada mengambil langkah awal yang boleh membawa kepada perhubungan yang menyalahi undang-undang seperti bercakap secara tidak wajar dengan lawan jenis. Memahami nikmat mengelakkan perhubungan haram adalah satu lagi cara untuk melindungi diri daripadanya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW telah menjamin syurga bagi orang yang menjaga lidah dan kemaluannya. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2408. Takut hukuman terlibat dalam hubungan haram juga akan membantu orang Islam untuk mengelakkannya. Contohnya, iman akan terkeluar daripada orang yang melakukan zina. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4690. Pada hakikatnya, seorang Muslim tidak memerlukan hubungan yang tidak sah kerana Islam menetapkan perkahwinan. Mereka yang tidak mampu berkahwin hendaklah kerap berpuasa kerana ini juga membantu mengawal nafsu dan perbuatan. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3398. Kesucian 4 saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan pernikahan dan mengharamkan hubungan yang haram. Apabila pasangan tidak benar-benar berbakti antara satu sama lain, seperti pasangan suami isteri, maka apa-apa kesukaran sebenar yang mereka hadapi akan membawa kepada tekanan emosi yang lebih kepada pasangan itu, kerana mereka gagal untuk menyokong satu sama lain dengan betul. Masuk dan keluar daripada pelbagai perhubungan sepanjang hidup seseorang sudah pasti memberi kesan buruk kepada kesihatan mental mereka. Tidak hairanlah mereka yang berpisah dengan teman lelaki / teman wanita sering berakhir dengan kaunseling. Mereka akhirnya mengalami gangguan mental, seperti kemurungan, lebih daripada mereka yang mengelakkan hubungan ini. Dalam hubungan santai, pasangan itu selalunya tidak berada pada panjang gelombang yang sama. Maknanya, salah seorang daripada mereka sentiasa memandang serius perhubungan itu, seperti berhasrat untuk berdamai dengan teman lelaki / teman wanita, sedangkan seorang lagi tidak merasakan perkara yang sama. Apabila perbezaan sikap ini akhirnya merebak ke permukaan, ia sering membawa kepada trauma emosi yang berpanjangan kepada orang yang menganggap hubungan itu lebih serius. Manakala, pasangan suami isteri dari langkah pertama adalah pada panjang gelombang yang sama, berkenaan dengan komitmen jangka panjang mereka antara satu sama lain. Sepasang suami isteri berbakti antara satu sama lain dalam setiap situasi, sama ada mereka menghadapi situasi yang dirancang atau tidak dirancang, seperti mempunyai anak. Sikap ini sangat jarang ditemui dalam kalangan pasangan biasa. Mempunyai hubungan dengan orang lain juga menipu seseorang untuk mempercayai bahawa mereka benar-benar mengenali pasangan mereka dan jadi jika mereka berkahwin mereka sering mengadu tentang pasangan mereka berubah selepas berkahwin. Dalam kebanyakan kes, mereka tidak berubah. Perkara yang berubah adalah tanggungjawab dan tekanan hubungan mereka. Isu ini sering membawa kepada isu perkahwinan bagi pasangan yang menjalin hubungan sebelum perkahwinan mereka. Walaupun mereka tinggal bersama sebelum berkahwin, isu yang sama akan berlaku. Di samping itu, bukan rahsia lagi bahawa apabila seseorang menghadapi masalah dengan teman lelaki / teman wanita mereka, betapa teruknya ia mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka. Contohnya, ramai anak muda tercicir dari kolej / universiti semata-mata kerana tidak dapat berjumpa dengan bekas pasangan di sana setiap hari. Memandangkan perkahwinan adalah hubungan dan komitmen yang mendalam antara dua orang,
Mereka kurang berkemungkinan berpisah kerana isu kecil yang sama pasangan biasa putus cinta. Di samping itu, mana-mana kanak-kanak yang dilahirkan secara tidak sengaja daripada perhubungan itu akan memberi tekanan lanjut pada hubungan mereka, yang sering mengakibatkan mereka berpisah, kerana mereka tidak mahu berkongsi tanggungjawab membesarkan anak. Ini mewujudkan rumah tangga yang rosak untuk kanak-kanak membesar di mana mereka tidak mendapat sokongan dan pengawasan kedua ibu bapa, yang sering membawa masalah kepada semua orang. Adalah fakta yang jelas bahawa majoriti belia yang terlibat dalam jenayah dan kumpulan samseng dan kanak-kanak yang diurus oleh pemangsa seksual berasal dari keluarga yang berpecah belah. Membesarkan anak dengan betul apabila seseorang mengidamkan anak adalah amat sukar, maka bolehkah kita bayangkan tekanan emosi membesarkan anak dengan betul apabila ibu bapa tidak mahu mempunyai anak itu pada mulanya? Ini memberi kesan negatif terhadap pembesaran anak dan sering membawa kepada masalah yang dinyatakan sebelum ini. Tekanan ini selalunya menyebabkan ibu bapa tunggal melepaskan anak untuk asuhan atau pengangkatan, yang dalam kebanyakan kes, mempunyai kesan negatif dan jangka panjang yang memudaratkan kepada kanak-kanak. Beberapa daripadanya telah disebut sebelum ini. Ini meningkatkan lagi peluang anak menjadi sesat. Allah Ta'ala telah menghapuskan banyak masalah ini dengan menangani akar masalah yang dimaksudkan, melarang hubungan yang tidak sah dan menggalakkan perkahwinan, di mana pasangan dengan ikhlas mengabdikan diri kepada satu sama lain dan anak-anak mereka. Dengan membincangkan konsep perkahwinan, perceraian dan anak dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberikan kunci kepada masyarakat yang berjaya. Apabila ahli keluarga, sama ada bersama atau bercerai, memenuhi hak masing-masing dan mewujudkan rumah tangga yang stabil dan bahagia untuk anak-anak, ia menyebabkan kesan riak positif di seluruh masyarakat. Begitu juga apabila sesebuah keluarga tidak bahagia dan gagal memenuhi hak masing-masing, maka ini menyebabkan kesan riak negatif menular ke seluruh masyarakat. Ramai pemikir telah datang dan pergi yang telah menangani isu-isu yang dihadapi oleh orang ramai dan masyarakat, tetapi apabila penyelesaian ini menyasarkan isu-isu cawangan, manfaat penyelesaian ini adalah minimum. Padahal, Allah Ta'ala, melalui kaedah menangani isu-isu pokok ini, yang mempengaruhi seseorang individu dan masyarakat, telah menjelaskan segala-galanya supaya manusia boleh mencapai kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl Ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Kesederhanaan. Satu dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2458, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa menunjukkan kesopanan yang sebenar kepada Allah Ta'ala melibatkan menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya dan menjaga perut dan apa-apa ia mengandungi dan sering mengingati kematian. Beliau menyimpulkan dengan mengisytiharkan bahawa sesiapa yang berniat mencari akhirat hendaklah meninggalkan perhiasan dunia material. Hadis ini membuktikan bahawa kesopanan adalah sesuatu yang melampaui pakaian seseorang. Ia adalah sesuatu yang merangkumi setiap aspek kehidupan seseorang. Melindungi kepala termasuklah menjaga lidah, mata, telinga dan juga fikiran daripada dosa dan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia adalah penting untuk dielakkan kerana ia akan menjadi penyesalan bagi seseorang pada hari kiamat dan ia sering menjadi langkah pertama untuk melakukan dosa. Walaupun, seseorang boleh menyembunyikan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lihat daripada orang lain, tetapi mereka tidak boleh menyembunyikan perkara ini daripada Allah Ta'ala. Jadi melindungi bahagian badan ini adalah tanda kesopanan yang sebenar. Menjaga perut bermaksud menjauhi harta dan makanan yang haram. Ini akan membawa kepada penolakan terhadap perbuatan baik seseorang. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Sama seperti niat seseorang adalah asas batin dan tersembunyi Islam, asas Islam yang zahir dan zahir ialah mencari dan memanfaatkan yang halal. Kesederhanaan kepada Allah Ta'ala juga termasuk mengingati kematian dengan kerap. Mengingati kematian adalah penting kerana ia mendorong seseorang untuk ikhlas mentaati Allah yang Maha Agung dan menjauhkan diri daripada maksiat, kerana seseorang tidak pernah pasti bila mereka akan menemui kematian.
Ia mengingatkan seseorang bahawa dunia ini bukanlah rumah kekal mereka dan mereka pasti akan berpindah darinya. Mengingati ini akan mendorong seseorang untuk bersiap sedia untuk tujuan destinasinya, akhirat. Persediaan ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang menjauhi zikir kematian akan lalai dalam persiapan untuk perjalanan ke akhirat yang tidak dapat dielakkan dan akibatnya mereka akan menumpukan segala usaha dan menggunakan keberkatan dan sumber mereka untuk menikmati dan mengindahkan dunia ini. Sikap ini akan menghalang seseorang daripada mengingati Allah yang Maha Tinggi dan terus mentaatinya, dan ini seterusnya membawa kepada masalah di kedua-dua dunia. Bab 20 Taha, ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Akhirnya, kesederhanaan terhadap Allah Ta'ala termasuk mengutamakan akhirat daripada kelebihan dunia material ini. Penting untuk diperhatikan, ini termasuk mengambil dari dunia material untuk memenuhi keperluan seseorang dan keperluan tanggungan mereka tanpa pembaziran, keterlaluan atau pemborosan, kerana ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Surah 7 Al-A'raf, ayat 31. Dan makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mengutamakan akhirat juga melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, bukannya untuk memuaskan keinginan seseorang. Orang yang bersikap demikian akan memperoleh ketenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kejayaan dan keamanan ini hanya diperoleh dengan mengutamakan akhirat daripada menikmati aspek dunia material yang tidak perlu. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kesederhanaan 2. Orang yang sentiasa mengingati bahawa Allah Ta'ala sedang memerhatikan mereka akan menerima rasa malu dan malu kepadanya. Mengingati nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, sementara seseorang tetap kufur akan mendorong mereka untuk bersikap rendah hati kepada Allah Ta'ala. Akhirnya, mengingati bahawa suatu hari akan datang apabila mereka akan ditanya tentang setiap perkara kecil dalam hidup mereka oleh Allah Ta'ala, juga akan mendorong seseorang untuk mengambil malu kepada Allah Ta'ala. Perkara yang menguatkan rasa malu kepada Allah Ta'ala ialah takut kepada Allah Ta'ala apabila keinginan jahat masuk ke dalam hati seseorang. Ini kerana hati meyakini bahawa Allah Maha mengetahui sepenuhnya keinginan ini. Jika sikap ini menjadi teguh dalam diri seseorang, maka keaiban mereka kepada Allah Ta'ala akan menjadi kuat. Di samping itu, takut bahawa Allah Ta'ala akan berpaling daripada mereka kerana benci kerana keinginan dan perbuatan mereka juga menguatkan rasa malu seseorang kepada Allah Ta'ala. Tetapi rasa malu dan malu ini boleh menjadi lemah dan dalam beberapa keadaan hilang jika seseorang meninggalkan memeriksa dirinya dengan cara yang diterangkan dan dengan meninggalkan dengan ikhlas mentaati Allah Ta'ala dalam perintah dan larangannya.